Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughatil arabiyyah fushah wa mutabahhiran fi 'ulumiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. InsyaAllah kita sambung pembelajaran kita pada muka surat 77. Kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama, Fiqh Manhaji Mazhab Syafi'i. Masih lagi kita dalam bab menyapu khuf. Ini kita boleh kiaskan atas orang yang bertugas, mana yang bertugas frontliner kan, dia menggunakan kasut yang seumpama dengan khuf. Itu sama ada boot yang mana dia jaga sempadan masa PKP. Ramai anggota-anggota tentera, polis kita yang menggunakan pakaian boot. Boleh kita kiaskan atas penggunaan khuf ini. Yang ke-77, surat yang ke-77. Bilakah tempohnya bermula? Mana nak pakai khuf, nak sapu wuduk, nak berwuduk, nak sapunya itu air di atas khuf. Itu kalau tanah Arab ni musim sejuk lah, kita pakai khuf yang Ustaz dah jelaskan lah, daripada kulit ataupun daripada getah, yang mana dalam dia ada berbentuk, dalam bulu ada bulu-bulu dalam tu, macam bulu beruang, nak bagi hangat kaki. Itu tujuan untuk memakai khuf di tanah Arab ni, elak pada kesejukan yang melampau hingga menyakitkan bahagian tulang-tulang anggota jari, hujung jari itu. Dia mana khuf ni ada zip, ada menggunakan jahitan dan sebagainya lah di bahagian tepi, menutup semua bahagian sampai ke atas buku lali tu. Dia bentuk macam stokin, tapi bukan stokin. Stokin dia tak tahan sangat sejuk tu. Kalau khuf dia tahan, dia bentuk kulit ataupun getah. Dia memang boleh kata panas lah kalau pakai. Tempoh menyapu khuf bermula apabila berlaku hadas selepas memakai dua khuf, kata. Oleh itu sekiranya seseorang berwuduk untuk sembahyang subuh. Yang ni tempoh, nanti saya akan jelaskan lah. Dalam kitab susah sikit ayat dia. Kemudian dia memakai khuf, kata. Sekiranya seorang berwuduk, dia wuduk dulu kat rumah, nak pergi sembahyang subuh kat masjid lah. Dia wuduk dulu kat rumah, kemudian dia memakai khuf dalam keadaan dia suci kan. Selepas itu dia berhadas habis pada sembahyang. Contohlah kita kat rumah, bayangkan di Bukit Janong kita salji, nak sangat salji, kita boleh bayangkan je lah. Tu sejuk yang melampau kan. Dari rumah nak keluar tadi, kat rumah dia wuduk dulu, kemudian dia memakai khuf, ataupun dia dah wuduk awal dah, sembahyang tahajud semua. Sembahyang tahajud kita pukul 5 ke atas, dekat subuh tadi, subuh lambat. Tu sembahyang tahajud, habis tahajud dalam keadaan berwuduk, dia pakai khuf kat rumah. Bayangkan tempat kita ni macam Cameron Highland lah, sejuk sangat. Negatif yang tak ada salji pun dia sejuk juga kira. Pakai khuf kat rumah. Lepas tu dia ke masjid. Habis pada sembahyang subuh, dia terkentut ataupun batal wuduk, dia berhadas. Kemudian kata habis pada tu untuk sembahyang subuh, kemudian dia memakai khuf. Selepas itu dia berhadas ketika matahari terbit. Ini contoh yang dia bagi. Dia berhadas dalam keadaan dia lepas pada dia dah pakai semua, dah sembahyang subuh tu, dia batal wuduk. Maka tempoh bermula adalah dikira daripada terbitnya matahari tu. Dalam ni kata batal wuduk setelah terbit matahari. Dia kira senang macam ni lah. Dah berwuduk kat rumah, pakai khuf, kemudian main masjid, sembahyang habis main subuh tu dia batal wuduk. Dia nak terus pakai khuf satu hari tau, sampai malam sejuk, tak buka khuf tu, kemudian batal wuduk. Bermakna di situ bermulanya bila dia nak suci, dia nak angkat hadas, dia nak berwuduk, bermulanya sapu khuf dia pada awal berwuduk dia tu. Makanya dia dah batal wuduk tadi, dia keluarlah masjid. Contoh lepas subuh, habis pada tu dia lepas sembahyang subuh tu dia pakai khuf kan, dia ambil wuduk kat rumah. Ustaz ulang balik,
Ambil wuduk kat rumah dan pakai khuf kat rumah. Main masjid. Semain subuh, habis semain subuh tu dia terkentut dalam keadaan yang berhadas. Kemudian dalam keadaan yang berhadas tu, bermulanya hari, kata satu hari yang hukum khuf ni jatuh, dia nak ambil wuduk, dia pergi berwuduk dalam keadaan dia pakai khuf. Dia berwuduk, kemudian itulah bermula dengan syariat hari yang kata diperbolehkannya untuk sapu khuf. Ambil wuduk, dia tak payah basuh kaki dah, sapu je khuf dia di bahagian atas tu, sapu sikit air, kiri kanan, habis selesai. Ambil wuduk, tak, dalam keadaan kita pakai khuf, pakai tak yang buka dah khuf tu, ambil wuduk macam biasa, kemudian sapu saja bahagian atas khuf tu. Itu bermulanya. Sampai bila boleh? Sampai satu hari kira 5 waktu sembahyang. Daripada zuhur, mula pada sembahyang zuhur dia, waktu matahari, kata matahari lah ambil, waktu matahari dah naik, sampai matahari esok naik, bermakna dia kena tanggal khuf. Tanggal khuf, kena wuduk, baru pakai khuf balik. Pusing, benda tu pusing sama juga. Esoknya macam tu. Lepas tu dia dah habis tempoh dah satu hari, cabut khuf tu, ambil wuduk macam biasa, pakai balik. Bermula tempoh khuf tu pula, ambil wuduk kali pertama, sapu pula satu hari. Bermakna lepas pada dia dah pakai, dia sapu tu pada waktu matahari terbit tadi kan, habis dah semain subuh tu, kemudian dia dah mula sapu khuf. Zuhur boleh buat, asar boleh buat, maghrib boleh buat, isyak pun boleh buat juga, subuh esok pun boleh buat juga. Bila nak habis pada subuh tu, untuk zuhur yang seterusnya dia kena tanggal sebelum nak semai, ambil wuduk yang baru tu, ke tanggal, basuh macam wuduk biasa, pakai khuf balik. Kemudian zuhur dia boleh teruskan. Dengan syarat nak pakai khuf satu hari. Kalau kita pakai satu hari lah, pagi tu kalau sebelum subuh kita dah mula, malam tu kita kena tanggal lah untuk ambil wuduk seperti biasa, baru sarung balik khuf tu. Hari ni dipakai orang yang pergi jalan ke Korea kan, orang yang pergi jalan ke Rusia, yang pergi ke belah-belah Turki, musim sejuk kan. Kita mak ayah ni rajin jalan luar negeri kan, rajin pergi ke sana, contohlah saya tu. Yang kita duk amalkan, mungkin kita akan amalkan pakai khuf ni. Jadi kita kena tahu tempoh dia, satu hari satu malam sahaja. Tapi kat sana, tempat-tempat kita penginapan kita ni, hotel-hotel dia dah sedia air panas, ada pemanas badan, ada pemanas dalam bentuk haba. Pemanas badan ni dah ada dua jenis, ada yang gunakan sabah, itu guna yang elektrik, dia haba keluar macam pemanggang tu. Kalau yang gas, dia bakar juga atas tu, itu tak ada cerita lah kan. Yang ketiga, dia pakai air panas lalu. Satu benda macam, benda tu besar macam aircon kita lah, yang ni dia masuk air kat dalam tu, lepas tu air tu duk pusing-pusing, dia keluarkan haba macam wap. Nanti dalam satu masjid ni panas. Kalau luar ni musim salji sejuk, aircon tu dia akan keluarkan macam haba, air panas lalu, ada corong air panas tu yang keluarkan haba. Itu salah satunya cara nak untuk kita panaskan badan di tanah Arab lah. Jadi kalau di tempat-tempat yang sejuk khasnya. Okey, jadi kita dah faham dah kaedah memakai khuf satu hari satu malam. Bermulanya hari waktu yang kita pakai bila mana kita dah terbatal wuduk, kita nak wuduk yang baru dalam keadaan kita memakai khuf. Itu. Kemudian kita berwuduk dan sapu sahaja di bahagian atas khuf itu. Tu cara tu kita tak masuk lagi. Ni baru kita masuk cara menyapu khuf. Sapu yang dituntut ini boleh juga diamalkan bagi orang-orang yang kalau polis ke tentera kan, yang duk kawal sepadan kan, dia pakai boot. Orang yang jaga bahagian-bahagian, yang jaga roadblock sebagainya kan, nak buka boot bukan senang. Tentera kalau askar mungkin dia dah praktik, dia tak meja kan. Kalau meja tahulah, memang jaga bahagian-bahagian agama ni memang biasanya memang dah lama praktik benda-benda tu, dah biasa dah kan. Tapi ini ada khilaf, kita hanya guna dalam mazhab Syafi'i yang adanya dalil khas sendiri. Kita ada rujukan kita sendiri daripada Rasulullah yang hadis-hadis yang sahih. Sapu yang dituntut difardukan ialah menyapu air walaupun sedikit di bahagian atas khuf. Kalau Arab tu kita tengok dia sapu dia memang Arab ni dia cukup syarat
Nak ambil wuduk pun sapu-sapu dah ambil sikit aja. Sikit-sikit dia. Macam tu sapu. Dari kaedah dia kita tangan jari kita macam tu tarik. Jari ni diceraikan bahagian hujung jari, kemudian bermula pada hujung jari kaki. Tarik. Satu. Okey, belah sini pula tarik juga. Macam tu, tarik bahagian atas sampai ke atas sikit. Tapi kalau Arab tak, dah ambil ayak dia. Dah ambil ayak tu dia tampil ayak tu atas kuf tu. Macam tu je. Lagi ambil satu lagi ayak tu macam tu je. Kita dia ada kaedah dia tu. Sapu yang dituntut difardukan ialah menyapu air walaupun sedikit di bahagian atas khuf, dan tidak memadai jika disapu di bahagian bawah kedua-dua khuf. Kalau ikut logik bawah kotor kan, kenapa tak sapu bawah, atas aja? Ini kata kita tengok daripada Abu Daud 162 hadis telah meriwayatkan meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ini sanad sahih, yang sahih daripada Ali bin Abi Talib, beliau bahawa dia berkata, kalaulah agama itu hanya dengan pendapat akal semata-mata, kalau agama itu dengan pendapat akal semata-mata, nescaya di bahagian bawah khuf adalah lebih layak untuk disapu daripada di atasnya. Dan sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu di bahagian atas kedua-dua khufnya. Maka ini adalah al-amrun li ta'abbudi, satu perintah yang kita tak boleh nak pertikaikan, yang mana Allah nak menunjukkan bahawa ia adalah berkuasa untuk menyuruh kita buat apa saja walaupun tidak ada hikmahnya. Ikut logik bawah kotor kan, pijak macam-macam, atas kena sapu kan. Tapi kerana agama ini bukanlah boleh ikut logik semata-mata. Yang ni okey, itu cara yang paling yang difardukan, sapu bahagian atas sahaja dan bahagian bawah tidak disapu, ataupun bahagian bawah saja sapu tak memadai, tak sah menyapu khuf. Itu rukhsah dalam menyapu khuf. Disunatkan menyapu bahagian atas. Ini disunatkan. Kalau sunat, disunatkan menyapu bahagian atas dan bawahnya dalam bentuk garisan, iaitu dengan meletakkan jari-jari tangan kanannya dalam keadaan terbuka bercerai macam ni. Tangan kaki kita, bahagian kaki ada bercerai macam ni, buka di bahagian hadapan atas kaki, dan jari-jari tangan kirinya satu macam ni, kemudian tangan kirinya diceraikan berada di bahagian belakang bawah kakinya. Kemudian dia menarik tangan kanannya ke belakang dan menolak tangan kirinya ke hadapan. Ni kaki kita kata. Ni kaki kan macam tu. Dia tarik macam ni. Yang sunat tarik macam ni. Kemudian yang belakang ni tolak macam tu, serentak. Ada ustaz tengok orang buat macam ni sekali, macam tu. Bahagian kaki macam tu dia buat sekali. Ada yang macam ni, ada yang tarik macam tu, bahagian kuf. Itu sunat saja. Yang wajib, yang fardu, sapukan saja. Sikit tampil macam tu pun dah lepas lah syarat. Kalau tarik macam ni, lagi bagus. Tarik macam ni, tarik berceraikan jari, itu yang fardu. Yang sunat dua-dua bahagian, bawah macam ni ataupun macam ni, ataupun ada orang yang buat macam tu terus. Dua bahagian, air atas dengan bawah, tarik macam tu, satu kaki macam tu. Tapi itulah kata susah nak buat sikit macam mana. Nak serentak dibuat macam tu, stand satu kaki tu boleh. Ada mana dia buat atas dulu, ada yang bawah kemudian pun boleh juga, dua-dua bahagian. Bukan kita basuh dah, kita ambil sikit air je sebab nak capai syaratnya sahaja kan, untuk dapatkan sunat. Sebenarnya kalau basuh, kena basuh. Dah lama kita duk jiroi, tak payahlah pakai kuf. Kena jiroi kuf tu, baik jiroi kaki tu pun. Tapi kerana dia punya kaedah dia untuk kita nak tahan ini masyaqqah, satu bebanan yang datang pada kita, yang Allah bagi rukhsah keringanan. Yang ni kita tak amalkannya. Adapun banyak yang mazhab Syafi'i sendiri, tapi suasana kita tak sama dengan suasana pengarang ni. Pengarang duduk di tanah Arab, hujan yang lebat yang kita jangka berterusan, kita boleh jamak sebenarnya. Tapi majlis fatwa kalau kita buat lagi, main datang jaib. Dia kata apa benda yang hang buat ni, fatwa kata lain, kita buat lain. Kalau betul-betul maghrib hujan tu, rasa hujan ni berterusan sampai ke tengah malam, kita boleh jamak takdim terus 3 rakaat ni maghrib tanpa kasar hanya untuk orang musafir kan, dalam mazhab Syafi'i tu.
Semayang 3 rakaat maghrib, kemudian isyak terus jamak takdim dengan isyak 4. Lepas tu boleh duduk rehat terus. Hujan berterusan yang dijangkau, yang kita jangkau juga sampai ke tengah malam tak berhenti. Sehari balik lenjun ke rumah. Ini kan nak 2 kali datang jenuh kan. Jadi itu dipraktikkan dalam mazhab Syafi'i di tanah Arab. Tapi tak dipraktikkan di tempat kita. Adapun kalau kita buat, siapa yang kena tangkap? Ustaz Aizat kena tangkap. Buat benda yang pelik, suruh buat benda yang pelik. Itu ada setengah dalam mazhab Syafi'i pun kita tak amalkan juga. Yang amal ni yang bersesuaian dengan negara kita lah. Khuf ni kata bersesuaian tak? Sejuk tak mana pun tak pakai khuf juga kita. Pernah sekali sejuk. Monsun kan datang kat sini sampai berapa tu ni suhu kan, tak pakai pun khuf itu. Padahal ada sampai lenguh kaki kan, tak pakai juga. Boleh pakai sebenarnya, tapi kita tak amalkan. Okey, inilah cara tempoh dan cara menyapu khuf. Okey, kita tengok perkara-perkara yang membatalkan sapu. Yang membatalkan sapu khuf ni perkara ada 3 perkara. Terdapat 3 perkara yang membatalkannya. Mencabut kedua-dua khuf atau salah satu daripada keduanya, atau kedua-duanya tercabut atau salah satu daripadanya. Cabut, hilang salah satu khuf kat kaki, ada satu je stokin tu. Stokin khuf panggil. Dia panggil stokin khuf lah, senang. Tak boleh dah nak sapu sebelah tu wuduk, sebelah sapu tak boleh. Cabut dua-dua kena wuduk. Itu. Ataupun mana kita cabut khuf tu saja-saja nak bagi tandah, nak berak. Cabut khuf tu. Tak boleh, kena ambil wuduk. Dia ambil wuduk, sarung balik. Dia tak dah cabut je tak boleh dah sapu. Sagi tak boleh nak berak, sagi dah berak elok dia pakai balik. Lepas tu ambil wuduk balik. Tak boleh sebab dia dah tanggalkan. Habis dia punya rusah kat situ. Dia kena berwuduk seperti biasa. Kedua, tamat tempoh sapu. 1 hari 1 malam. Kalau subuh tadi kita dah buat, kita berterusan zuhur kita sapu, asar kita sapu juga, maghrib kita sapu, isyak sapu, habis pada isyak tu untuk subuh esok kita akan ambil wuduk baru sarung balik khuf tu. Lepas tu seterusnya sapu, zuhur kita sapu, tak wuduk, sapu saja wuduk sampai ke isyak 1 hari 1 malam. Itu yang dimaksudkan. Isyak je habis semayang, habis pada isyak, semayang isyak tu dah last pakai khuf, cabut. Nak semayang tahajud tengah malam kena wuduk baru. Baru bermula kat situ. Wuduk baru balik, kemudian sarung balik khuf tu. Jadi itu dia punya tempoh yang boleh membatalkan bila tamat tempoh. Apabila tempohnya tamat dan masih dalam keadaan berwuduk, maka dia hendaklah mencabut kedua-dua khufnya. Contoh isyak tadi, dia dalam keadaan dah contoh saya kata dia isyak tak habis lagi, 1 hari 1 malam, tengah malam tu subuhnya pula, masih lagi dia dalam keadaan berwuduk dan dia memakai khuf. Jadi nak sembahyang subuh esok tu, andai kata dia tak tidur lah, contoh awal subuh tu dia dah pakai dah khuf, kemudian subuh untuk esoknya patutnya dia kena buka, dia kena ambil wuduk, masuk khuf balik. Tapi kata dia wuduk dia masih ada macam ni. Wuduk isyak tadi, isyak semalam tu masih ada wuduk, kemudian dia terus pakai ke subuh kan, sampai ke subuh. Dalam sebelum subuh tu dia dalam keadaan pakai khuf dan berwuduk. Bila tamat tempoh ni kena buka khuf tu balik, mencabut kedua-dua khufnya dan membasuh kedua-dua kakinya. Jadi masih dalam keadaan berwuduk, dia hanya cabut khuf dia untuk nak sembahyang subuh tu, sebab dia dah 1 hari dah guna semalam kan, 1 hari 1 malam tu. Kemudian esoknya masih lagi dia keadaan berwuduk, andai kata dia tidur duduk kan, dalam keadaan berwuduk. Kemudian masih keadaan berwuduk dan memakai khuf, dia kena buka khuf dia, basuh kaki dia sahaja. Kemudian sarungkan balik, barulah sembahyang subuh yang kemudiannya. Tempoh dia dah tamat dah. Tamat, dia bukan kena ambil wuduk balik, tapi kena kalau dalam keadaan yang masih berwuduk, bermakna dia tanggalkan saja khuf, basuh kaki. Kalau tak wuduk, barulah kena ambil wuduk yang baru. Dan membasuh kedua-dua kakinya, kemudian dia boleh memakainya kembali. Sekiranya tempoh tamat dalam keadaan tidak berwuduk, maka dia hendaklah berwuduk. Tamat tempoh dalam keadaan yang tak berwuduk, dia pakai khuf. Dari tengah malam isyak tu dah habislah tempoh dia, kemudian dia pakai je sampai esok. Subuh tu nak sembahyang subuh, dia kena tanggal dia punya khuf, ambil wuduk seperti biasa, pakai balik sembahyang subuh. Itu dah habislah bab ni. Kita nak masuk bab penting lepas ni. 3.
berlaku perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Kena mandi wajib. Apabila dia diwajibkan mandi, maka hendaklah dia menanggalkan kedua-dua khufnya dan membasuh kedua-dua kakinya, kerana menyapu di atas khuf adalah ganti kepada membasuh kaki ketika wuduk sahaja, tidak pada mandi wajib. Sapu khuf ni dia hanya untuk menggantikan wuduk sahaja. Adapun nak mandi wajib, dia kena cabut semua, mandi wajib, kemudian pakai balik khuf tu lah. Itu kita tengok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami ketika kami musafir, daripada An-Nasa'i dengan Tirmizi, Safwan bin As radhiyallahu anhu, bahawa dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami ketika kami bermusafir supaya menyapu di atas khuf dan tidak menanggalkannya selama 3 hari. Ini orang musafir lah. Jika batal wuduk disebabkan oleh buang air besar, air kencing dan tidur, kecuali jika disebabkan janabah, maka wajib ditinggalkan kedua-dua khuf. 3 perkara boleh, dia kencing dan berak, lepas tu dia tidur, batal wuduk. Boleh dalam keadaan dia khuf, kemudian dia sambung balik, ambil air sembahyang tanpa basahkan, tanpa mengambil wuduk di kaki, sapu saja dengan air di atas khuf. Tapi untuk janabah ini, untuk orang yang kena mandi wajib, maka Rasulullah suruh tanggalkan khuf tu, mandi macam biasa. Tak boleh mandi dengan khuf sekali kan. Khuf tu dah pakai, mentang-mentang kulit untuk tahan ayak, mandi sekali dengan khuf, tak boleh, kena tanggal dulu. Janabah merupakan di antara perkara yang mewajibkan mandi, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Dalam bab tayamum dengan janabah semua kita tak masuk lagi. Okey, ini kita masuk bab yang penting, yang biasa dilalui oleh semua orang lah. Al-Jabair dan Al-Asaib. Apa Al-Jabair ni? Al-Jabair dengan Al-Asaib. Al-Jabair jamak kepada Jabirah, yang bermakna ikatan yang diletakkan di atas anggota yang patah bagi mengikat atau membalutnya. Yang ni tak ada berkaitan dengan luka. Al-Jabair hanya untuk untuk orang yang membalut bahagian anggota yang patah, kena simen terseliuh, ataupun orang yang balut selalunya tu lah, terseliuh dengan patah kan. Apa lagi yang membolehkan kita balut tanpa luka? Ada tak? Boleh bagi contoh kau Ustaz? Pernah lalui operation, luka lah kalau operation kan. Tapi kalau ni bukan operation, dia kena balut kerana patah anggota, bahagian-bahagian tangan kita, bahagian tempat wuduk tu utama. Ini dipanggil Al-Jabair. Jabair hanya untuk orang yang membalut di bahagian-bahagian yang patah. Itu. Kemudian Al-Asaib, dan Al-Asaib jamak kepada Isabah. Dia tu Isabah dalam bahasa Melayu. Isabah. Satu, yang bermakna ikatan yang diletakkan di atas anggota yang luka bagi menjaganya daripada kekotoran-kotoran sehingga ia sembuh. Yang ini banyak orang yang kena. Luka jatuh motor, kena balut. Luka kencing manis kaki kan, luka sikit kencing manis, ada kencing manis, takut lambat sembuh, dia balutlah bahagian luka-luka, tak kena ayak, jaga betul-betul luka tu. Itu dipanggil Al-Asaib, bukan Al-Jabair. Jabair hanya untuk orang patah sahaja. Al-Asaib, Asabah, untuk orang yang luka, yang bermacam-macam luka dia ada. Ada satu orang ni dia kena luka yang kena jangkitan kuman sehingga lubang bahagian kaki dia, lubang yang memerlukan balutan yang agak lama. Macam mana cara dia nak berwuduk? Nak mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Jadi ini kata orang yang menghadapi luka yang kena jangkitan kuman, menyebabkan luka yang dia balut luka tu sampai berhari-hari ataupun hingga berbulan-bulan kan? Semua pernah kena luka. Jadi ustaz ni jatuh motor kat sini kena luka, balut juga bahagian ni, ambil masa yang lama. Dalam ni kita jarang guna mazhab Syafi'i sebab dia agak susah sikit, rumit. Tapi kita membolehkan mentaklid mazhab Maliki ataupun mazhab lain. Kita dengar dulu mazhab Syafi'i punya. Sebab ada orang tanya soalan, ustaz, macam mana saya ke hospital kena gantung kaki, kena balut simen ataupun tak simen. Ada lagi yang kena darah.
masuk air kan. Masuk ward mesti kena masuk air dulu kan, untuk masuk antibiotik kau. Dia akan balut tangan kita yang tempat yang tak ada luka pun. Luka tu kecil je, jarum tu kecil saja, tapi dia balut sampai ke tangan tu. Habis tempat-tempat yang kena wuduk pun dia balut juga. Jadi kat situ ada macam mana masalah kita nak mengangkat adas. Jadi ada dua jenis luka. Luka yang ada jenis balut, balut bukan luka. Dua jenis balutan. Balutan yang luka dan balutan yang patah. Oleh kerana Islam adalah agama yang memudahkan, maka ia telah mengambil berat dalam masalah ini, di mana Islam telah mensyariatkan beberapa hukum yang menggabungkan antara menunaikan ibadah dan menjaga keselamatan manusia. Ini dipanggil maqasidus syariah ataupun qawaidul fiqhiyah. Ada dua dalam kita belajar, dalam fiqh ni dia ada peringkat pembelajaran, dia ada usul fiqh. Usul fiqh kalau kita nak keluarkan hukum, kalau macam orang tanya, ustaz macam mana doa kat tandas ke, kita kena detect apa permasalahan yang ada, melibatkan doa. Lepas tu kena cari doa, apa doa yang harus, doa yang wajib, doa yang haram, tempat doa macam mana. Itu cara dalam usul fiqh, kaedah nak kita mengistimbatkan hukum, nak keluarkan hukum. Tapi kita nukil pun, kita ambil pun daripada ulama-ulama pun juga, yang ada dalam kitab dah siap dah. Cuma kita ambil pandangan tu yang bersesuaian dengan masalah orang tu. Bukan semua orang boleh gunakan kaedah ni. Kalau dalam kaedah Syafi'i, Imam Syafi'i kena tayamum tau. Dia mesti ada tayamum. Tapi kalau hospital kita kena tahan ward, tak ada orang nak belikan tanah kat kita. Takkan nak bawa korek tanah kat Bukit Jana ni, bawa dalam baldi ke ward untuk bertayamum. Pelik jadi, rasa pelik pula kan. Ada jual tanah debu yang dah siap dalam packing tu kan, tapi ada orang yang tak sempat kan. Jadi ada dua. Ibadat digabungkan dengan keselamatan manusia. Kalau keselamatan kata dia hifzun nafs, kata menjaga nyawa. Kalau orang yang tak kena yang mana, dia tak boleh berwuduk ataupun mandi wajib, nak sucikan bahagian anggota-anggota yang terkena, yang luka di bahagian anggota wuduk tu kan. Okey, hukum jabair dan asaib kata. Pesakit yang ditimpa luka atau patah kadang-kadang berhajat kepada meletakkan ikatan balutan dan ubat di atas tempat luka. Bukan sekadar ikatan, malahan ubat diletakkan sekali. Kalau orang yang patah, dia kena ada benda-benda yang dia letakkan. Ada kan, kita ada bomoh patah kita, Haji Dim, dia letak minyak dulu, balut kan. Kemudian ada orang yang luka pula, kena letak iodin kan, cuci dulu dengan iodin sampai luka tu kering sikit, kemudian barulah dibalutkan. Kepada meletakkan ikatan balutan dan ubat di tempat luka atau patah, dan kadang-kadang tidak memerlukannya. Kadang-kadang luka besar tapi tak perlu pun kan, garis luka sampai bawah, tapi kena bagi oksigen masuk, dia biar je luka dia tu, dia letak iodin sahaja. Ataupun dia patah tak memerlukan simen, patah tak perlu balutan, ataupun dia letak benda menyokong untuk balutan tadi, untuk tulang yang patah. Kalau orang patah jari setengah tu, ada yang patah yang tak memerlukan, dia patah tu bukan patah yang sampai berhancur tulang kat dalam kan. Kalau hancur tu dia mungkin dia kena pakai simen, tapi kalau tak hancur, dia letak macam batang aiskrim saja. Batang aiskrim di bawah jari tu dibalut. Itu nak wuduk ada masalah tak? Tak ada masalah kan? Tapi boleh juga kita gunakan kaedah ni. Kaedah kita nak menyapu untuk berwuduk, kaedah wuduk menggunakan bagi orang yang sedemikian kan. Sekiranya perlu meletakkan balutan, maka ketika itu dia wajib melakukan 3 perkara. Kalau nak balut, kena 3 ni kena ada wajib. Yang pertama, membasuh bahagian yang selamat, tidak sakit pada anggota yang luka atau patah. Mana kat sini tempat yang patah ataupun luka dibasuhkan dulu dengan air. Itu bahagian yang selamat no? Bukan luka. Luka tu kalau basuh jadi nanah kan. Kalau dia basuh kemudian dia letak iodin, okey. Tapi kalau tak boleh basuh, jangan basuh. Baru-baru ni kawan ustaz tanya lah dalam grup satu rumah Jordan lah, belajar anak Perak. Dan ada satu grup tu, kawan ni dia duk posting kat Sabah, dia kagat memang ni lah tentera kan, kapten.
dia bincang masalah yang berlaku. Dia punya anggota tentera tu kena gigit anjing. Lepas tu balut. Dia kena najis mughalazah. Macam mana tu? Kotak bahagian tu kan. Kemudian dia terbalutan tu nak kena sampai baik kan. Macam mana keadaan dia tu, nak kena buka, basuh ke apa? Ataupun dia cara nak menyucikan najis tu. Kalau keadaan luka tu kotak kan, najis mughalazah pula tu, kena gigit dengan anjing kan, dengan aliak anjing itu semua kan. Kalau ikut kena sertu kan, 7 kali air dengan 1 air tanah. Jadi kaedah ni kita boleh guna kaedah ni lah. Yang keadaan luka dalam kotor saja kita akan bahaskan. Yang mana tak perlu pun nak basuh, tapi dia ada kaedah lain dalam mazhab Syafi'i ni. Okey, yang kita masuk dulu dalam faham tentang balutan dulu. Luka yang kita nak balut tu ataupun yang patah, basuh dulu tempat-tempat yang kalau luka, basuh tempat yang selamat, luka jangan basuh. Tempat yang keliling pada luka tu sahaja. Patah pun macam tu juga, basuhkan je dulu. Kemudian baru lumur ubat kan. Kemudian syarat yang kedua, wajib menyapu seluruh balutan atau ikatannya. Tersapu seluruh balutan atau ikatannya. Ini dalam berwuduk, konteks berwuduk. Yang pertama tadi basuh bahagian tepi-tepi luka. Tapi dalam ni pengarang penterjemah ni lupa nak letak konteks untuk berwuduk bila dalam keadaan nak membalut luka tu, yang memerlukan balutan luka tu. Yang pertama tadi basuh dengan wuduk itu sebenarnya anggota yang luka tu bahagian anggota wuduk lah. Tangan seumpamanya. Basuh dulu tempat tu, keliling dia. Yang luka basuh tu wuduk. Tapi pengarang ni dia kata bagi yang balut, dia tak pengarang lah, bukan pengarang, saya rasa penterjemah. Kadang-kadang pengarang kalau kita Arab lain, tapi kitab Melayu ni ada yang ditinggal untuk bermasalah wuduk. Lagipun kita pun memang bincang dalam masalah berwuduk lah, membasuh tu wuduk. Tapi dalam ni dia tak tulis pun untuk berwuduk kan. Dia letakkan untuk orang yang sekiranya perlu meletakkan balutan, maka ketika itu wajib melakukan 3 perkara. Dia kata kalau nak balut, kena balut, kena 3 perkara wajib. Sebenarnya kalau ikut berwuduk, sebab dia melibatkan wuduk lah. Membasuh kata, kalau syarat yang pertama, kalau ada luka yang tak boleh kena ayak, kena basuh. Ini berwuduk lah. Ataupun kita menyucikannya, mandi ke wuduk pada tempat-tempat tepi dia sahaja. Mula-mula ustaz pun faham basuh biasa, bukan basuh biasa, berwuduk kan. Berwuduk ni pada tempat yang bukan luka sahaja. Kemudian kita balut, sama ada kita balut ataupun tidak, barulah balut. Macam tu. Contoh dressing panggil kan, untuk orang yang luka. Contoh saya ada luka kat sini, ni anggota wuduk lah. Luka tu masa nak wuduk tu kena buka balutan. Kalau patah dia tak boleh buka. Patah lain pula kaedah dah. Ni yang luka, kat sini luka, basuh yang keliling tu, basahkan bahagian keliling sahaja, luka tu tak payah. Kemudian barulah suci, nampak bersih, okey, basuh tu basuh wuduk lah. Kemudian balut, dressing. Dressing balik. Itu. Ini yang pertama wajib dia buat. Sebab wuduk, pada anggota wuduk ni, luka tu saja tak payah wuduk. Tapi yang tak luka tu semua kena wuduk, kena air wuduk tu. Dalam kaedah kita belajar senang je. Yang anggota wuduk ni, yang kena wuduk, yang luka tu diganti dengan tayamum. Itu dia punya kaedah asas tu. Yang luka ni tayamum. Itu dia punya, nak faham senang dalam kaedah. Cuma kita tengoklah cara yang pengarang cerita kan. 2, menyapu seluruh balutan atau ikatannya. Tadi dah wuduk dah, tempat yang tak kena luka. Dah balut dah, tempat luka kena pula sapu dengan air. Dalam mazhab Syafi'i memang ni juga dah agak susah sikit. Kena sapu dengan air. Sapu bukanlah sapu sampai basah betul-betul. Sapukan, ambil air sikit, sapukan saja sebagai syarat tempat yang kita wuduk, pada tempat-tempat yang luka tadi. Kemudian ketiga, bertayamum sebagai ganti membasuh bahagian yang sakit tadi, yang luka tadi, apabila sampai kepada anggota
tersebut ketika berwuduk. Maknanya tayamum pula. Last sekali, sampai tempat yang sakit tu tayamum, gantikan. Mula-mula berwuduk tempat yang boleh. Contoh, saya kata luka kat sini. Ni tangan kata wuduk. Ulang balik. Sini tempat luka. Mula-mula basuh, maknanya berwuduk pada tempat yang kena wuduk. Kemudian barulah kita dressing. Letak iodine, okey, tutup. Dah macam tu pula, ambil air pula, wuduk tadi, sapu pula tempat yang dibalut tu, yang luka tadi. Habis pada tu tayamum pula, menggantikan tempat yang luka tadi. 3 step bagi orang yang kena masalah macam ni. Ya. Kalau tak boleh, kita sapukan air sahaja dan terus tayamum. Tayamum tu kita berwuduk gantikan yang luka. Yang tadi tu yang ada lebihan pada tempat-tempat tu, kan, tempat-tempat yang dibalut tu, dia boleh menggunakan kaedah sapu juga tadi. Tapi kalau dalam kitab kita belajar, tempat yang bersih yang bukan luka tu, kan, kan kita balut luka kat sini je, yang belakang ni tak luka kan. Kalau ikut kita dah balut lama, tak buka luka tu, tak buka balutan tu, kalau tak kena tempat-tempat yang bersih tu, ada kata kita tak buka, kan, kita biar tempat tu kita sapu saja, kena qada pula lepas tu. Dah baik nanti kena qada. Tu dia mazhab Syafi'i ni memang agak rumit. Tapi bukan ustaz kata tak sarankan, tapi kita ada mazhab lain, kita memudahkan lagi. Bila sapu sahaja, kita wuduk dan sapu sahaja, tak payah tayamum, okey, jalan, tak payah qada apa, sembahyang macam biasa. Itu yang bagi kita yang menghadapi kesukaran, yang kena balut luka selama berbulan-bulan. Kalau sehari 2 hari tak ada masalah. Okey, ada nak tanya? Ya? Sama juga. Kena wuduk, sapukan sahaja tempat balutan itu. Itu luka 2 tangan. Kira kalau yang 2 tangan, dia suruh orang wudukkan kita lah. Tu. Jadi kat situ 2 kawasan pun sama juga. Sapukan saja wuduk. Kemudian tempat nak senang, saya kata kita pegang konsep yang paling senang. Kalau dah balut siap-siap kan, tak buka balutan, tempat wuduk kena air, kita kena air. Tempat yang mana balut luka tu, kita wuduk juga dengan sapu air sahaja. Semua sapu. Tapi jangan basah lenjun pula balutan tu. Ambil sikit je untuk sapu bagi syarat. Kemudian tayamum selesai, tak payah dah qada dah. Ini yang paling senang kalau kita nak pegang dalam mazhab kita. Kalau nak ambil mazhab lain, lagi senang, sapu-sapu saja dengan air, kan, dah balut-balut lama, bulan-bulan, luka ni tak boleh buka. Contoh, susah nak buka, kena pergi hospital baru boleh dressing, nurse yang buka kan. Tu sapukan sahaja air. Kemudian tak payah tayamum, okey, jalan macam biasa, keadaan bersuci. Itu ada 3 pandangan lah. Jadi yang ni kita guna step dalam mazhab Syafi'i. Kita punya memang detail Imam Syafi'i ni memang dia keras sikit bab-bab bersuci ni, sebab nak kontak dengan Tuhan. Dia Ustaz dia bagi baca himmah tau. Apa yang dikata oleh pengarang, kalau benda tu baginya simple, benda lain yang susah kita boleh buat untuk perkara yang lain, hal dunia. Contoh nak buat reban ayam, punya susah bersusah payah buat, kan. Tapi benda yang simple macam ni kan, dalam berapa minit takkan tak boleh buat kot, kan. Ambil masa 10 minit je, itu himmah dia. Tapi kita nak lawan ulama, diam je lah. Kita nak ambil pandangan lain, kita boleh pandangan lain. Ya. Yang balut siapa bagi dalam buka? Ikut pada hospital. Kalau kita hospital balut dressing, ya. Dia ada dressing ni, dia ada 2 jenis lah. Dressing sendiri dengan nurse. Kita ambil yang mana kalau dia dah bagi kita set untuk dressing sendiri, kita boleh buat kat rumah je. Yang tak boleh nak buka. Tak boleh nak buka, kita gunakan kaedah tu lah. Mana sapukan saja. Ya? Yang tak kena air juga. Sapukan saja dengan air. Yang tak kena air juga. Tak boleh, tak payah sapu lah. Tak payah sapu, tayamum sahaja. Ada setengah tu yang memang balutan tu tak boleh masuk air sedikit pun.
Ada kata yang boleh masuk air, mana kita sebenarnya air tu bukan kita ambil banyak pun, sikit saja untuk sapu bahagian tu saja. Dia tak banyak. Tapi kalau tak nak basah langsung, okey, takut termasuk lah dalam luka, tak payah sapu tu, kita gantikan dengan tayamum pada tempat tu. Dia dua soal, satu soal agama, satu soal medical. So yang mana lebih baik? Dia yang ni dalam Dia tak ada juga. Dia tak kena air. Kena air dia akan jadi masalah. Dia ambil air masalah. Okey, kalau soal medical kita ambil bila doktor nasihatkan bahawa tak boleh langsung kena air, maka kita ambil hifzun nafs, menjaga nyawa. Untuk takut luka tu merebak kerana jangkitan kuman ataupun kerana nanah. Maka yang doktor dia buka. tak apa kita Dia taklah serius, tapi dia okey, kalau mungkin dia akan betul cantik. oh, ini adalah medical dan agama. Syariat. Ya. Kita kena timbangkan yang lebih. Kita pertimbangkan yang betul. Kita pertimbangkan yang pertama tu dalam apa nasihat doktor tu lah. Kemudian baru kita amalkan dengan apa yang kaedah. Sebab tu ulama dia letakkan agama Islam ni senang. Kaedah fiqh ni dia bersesuaian dengan medik punya. Kalau apa kita masalah kita, dia jaga kita dulu. Yang tu jarang-jarang sangat lah. Betul. Yang IV line. Masuk kita ya, jet. Masuk kita ya, jet. Kita sikit je plaster. Okey, yang plaster kalau yang plaster Jet. IV line. yang masuk darah masuk Yang dia biar gitu je. Kalau kes ada masalah baru dia gugur ubat. Dia masuk kita, syarat dia IV. Itu pun ada juga kaedah dia sama lah lebih kurang. Dia ada yang satu yang kita masukkan apa panggil dalam kaedah medik, yang kita masukkan tu saja yang untuk ambil air tu ataupun darah kan, dia ada jarum untuk masukkan kat urat tu. Ada yang tampai kan, ada tampai, ada yang balut semua kan. Kalau budak-budak dia balut semua, tapi kalau kita tampai saja, tampal yang selalu sangat tu tampalan tu yang kata tak kena air tu kita sapu air, tapi kena tayamum juga tempat yang tak kena air tu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita nak senang, kalau agak susah untuk kita sampai berhari-hari, kita boleh ambil jumhur punya. Kita ambil pandangan daripada ulama yang lain dalam mazhab Maliki khasnya. Ini. Jelas eh? Okey. Jadi permasalahan yang ketiga, dia ada 3 step. Kalau dalam keadaan luka, jadi satu lagi yang luka yang balut, satu lagi yang balutan yang dipanggil balutan patah. Patah pun kaedah dia sama juga balut. Sebelum balut, kalau boleh basuh dengan wuduk dulu, kemudian baru balut. Kalau dah wuduk tak ada masalah lah. Patah ada yang tak simen, ada yang simen, ada yang terseliuh dia tak pakai simen kan, yang boleh buka. Ada yang kata kalau kebiasaan, kalau terseliuh dia memang ikat dengan bandage ke ataupun yang kuat, dia akan sokong sehingga pulih, dia tak boleh buka balutan. Itu dia, yang ni Ustaz bagi contoh lah kalau berlaku pada kita. Yang tak boleh buka balutan, kita sapu saja air di bahagian-bahagian. Yang tak luka sekalipun, balut kerana patah, simen dan sebagainya, sapu saja atas simen tu. Sapu sebagai syarat. Ambil air sikit, kita sapu saja. Betul. Kemudian step yang kedua, yang pertama tadi, kalau luka nak balut, kalau tak luka patah, balutkan saja. Kemudian yang kedua, sapu pada balutan itu. Yang ketiga, tayamum. Mazhab Syafi'i mesti kena tayamum untuk menggantikan tempat yang tak kena wuduk tadi. Ikat kerana patah, bukan kerana luka. Ikat luka, lagilah kan, 3 step. Tapi dalam kita punya dalam setengah daripada ulama tu tak sampai 3 step ni, tak mewajibkannya. Mazhab kita yang kita baca mewajibkan itu. Okey. Itu tak untuk sapu dalam mazhab Syafi'i, dia meletakkan pada sebenarnya pada anggota-anggota yang tak kena luka. Ataupun satu lagi, mazhab Syafi'i juga dalam kita baca pengarang kata sapu untuk sebagai syarat sahaja, membasahkan. Adapun kalau kita tak sapu, kita terus berwuduk dan bertayamum, itu ada setengah daripada mazhab Syafi'i juga memperbolehkan. Ada yang lebih kuat mengatakan kena sapu juga wuduk tu.
Yang tak sempurna tempat yang ganti sebagai anggota yang tak kena tu. Yang tak kena tu pula kena tayamum. Dia macam tu. Mazhab Syafi'i memang nampak yang kita baca ni memang susah sikit lah. Dia kena ada step tu. Maknanya kena juga basahkan. Sebab tu kalau macam Haji kata tadi, kalau tak boleh basah, balutan tu jangan sapu apa pun. Sebab mungkin mudaratkan. Kadang air ni kita tak tahu, kita terlebih sebab kita tak tahu kadar guna dia. Ada ulama kata sikit je, ambil sikit macam ni sapukan saja. Yang kita duk fikir kena basahkan. Dia basahkan jadi habis masuk dalam luka. Jadi kalau untuk berjaga-jaga, dia berwuduk tempat yang luka, gantikan tayamum saja. Itu. Ya je. Dia sebenarnya step ni untuk yang tu kata dia punya syarat untuk sapu sahaja. Syarat tu untuk sapu pada waktu dia double lagi. Dah basah kalau ikut lepas dah. Dalam kalau kita nak pegang yang selalu Ustaz amal, Ustaz sendiri amal, Ustaz ambil yang sapukan saja tak payah tayamum dah. Dalam tu jumhur punya pandangan atau taklid mazhab Maliki. Tapi kita baca ni sebab kalau orang yang nak jaga betul kan, nak jaga dalam mazhab Syafi'i, dia betul-betul ikut panduan yang ni, dia buat 3 step tu lah. Dia kena balut, basuh dulu anggota wuduk, balut pula, kemudian sapu pula, nombor 2 ni menyapu seluruh balutan pula, ikatannya. Lepas tu 3 pula bertayamum. Kalau dia ikut step betul-betul dia Syafi'i dalam ni lah yang kita ikut, maka dia boleh. Bukan saya tak anjurkan, tapi kadang-kadang dalam negara kita ada dipanggil kita boleh taklid ikut mana-mana mazhab untuk kemudahan. Contoh zakat kan. Zakat kalau imam mazhab Syafi'i kena bayar balik dengan, kalau 40 ekor kambing kena bayar seekor kambing. Wa fi kulli arba'in syatan. Dia punya zakat kan. Kalau tak jenuh macam tu. Siapa bela kambing 40 ekor dia kena heret seekor kambing untuk zakat. Jadi kita tukarkan dengan qimah nilaian. Itu panggil taqyidul mazhab Hanafi. Kita ambil mazhab Hanafi untuk memudahkan. Macam ni lah kita memudahkan. Jam pun dah bunyi, tak sempat, dah habis. Belakang ni ada lagi syarahan lain yang memudahkan. Okey, sekiranya balutan ni sikit lagi, sekiranya saya habiskan satu muka. Sekiranya balutan di atas anggota yang luka atau patah tidak diperlukan, kata. Ni patah atau luka tak perlu nak balut. Maka dia wajib membasuh bahagian anggota yang sihat. Maknanya dia wajib basuh anggota yang tak luka sahaja, atau luka yang boleh kenai. Yang tak boleh kenai jangan basuh. Dan bertayamum bagi menggantikan bahagian yang luka. Tayamum bagi yang luka, sekiranya dia tidak boleh membasuh tempat sakit luka tersebut. Rasa baik buka aja. Buka aja balutan tu lagi senang. Contoh, buka balutan, luka terdedah. Contohlah, ni saya kata contohlah. Luka terdedah. Luka yang tak boleh kena ayak, biar. Luka yang boleh kena ayak, okey, sapukan. Berwuduk semua tempat. Kemudian tayamum. Kalau balut tadi nak kena sapu pula atas balut tu. Itu dah jadi yang manager kata tu, dia jadi double. Tapi kalau yang luka terdedah, kata dia biar macam ni. Contoh, Ustaz pernah jatuh motor sini, saya biar je. Tak payah dia biar je kat sini, kawasan ni. Jadi tempat yang luka betul-betul yang tak boleh kena air, kita biar. Kita berwuduk, kemudian kena yang luka yang dah ada kudih ni boleh kena air, kita kena. Okey, yang tempat yang tak boleh ni kita biar. Kemudian tayamum. Tayamum gantikan tempat yang tak kena banyak luka. Itu kalau kita punya ni lah, kita ambil daripada pandangan ni lah. Tapi kalau balut, dia ada kaedah, nanti kita akan sambung akan datang pada yang ni. Ada Ustaz ambil dalam fatwa. Dalam ni buku Ustaz kitab Ustaz ambil, dan satu lagi fatwa mufti wilayah dan juga fatwa tempatan. Dalam fatwa pun menganjurkan sapu saja di bahagian balutan itu. Kalau susah sapu saja bahagian balutan, okey, tak payah tayamum dah. Susah nak dapat tanah, kena hujan, musim hujan, nak dapat debu tang mana? Nak ambil debu dinding. Debu dinding bukan debu je tu, habuk. Habuk yang kelabu-kelabu tu habuk. Dia nak debu tanah, debu tanah. Jadi jelas boleh faham yang sikit ni. Kemudian kita akan masuk lagi sikit yang akan datang ni, adanya nas. Ada berlaku pada satu orang pada zaman Nabi. Yang orang tu mati. Kan? Orang tu meninggal kerana mandi tempat luka tu. Nabi kata apa lepas tu kita tengok. Nabi yang suruh tayamum tu.
Yang dalam ni Nabi suruh, tapi sebenarnya ada juga hadis lain, asar sahabah yang Saidina Umar pernah balut tempat luka, dan Saidina Umar ambil wuduk kemudian sapu saja tempat luka dan tak tayamum. Saidina Umar semayang seperti biasa. Itu al-asarus sahabah yang pernah kita boleh amalkannya. Itu ada dua keadaan. Satu lagi, Nabi suruh tayamum bagi orang yang kena luka, jadi bahagian kepala ke, itu. Jadi insya-Allah kita sambung pada hari yang akan datang. Tutup majlis tasbih kafarah dan setelah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughati al arabiyyah fusha wa mutabahhiran fi 'ulumiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين آمين رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.